serangan komunis yang berlaku semasa keadaan darurat di Persekutuan Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepong telah diserang oleh segerombolan 180 orang komunis bermula sekitar jam 5 pagi. Dalam kejadian tersebut, sekitar 25 orang anggota polis berjuang habis-habisan sehingga seorang demi seorang gugur. Dua orang istri anggota polis turut mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka terkorban dan mereka terus bertempur bersama anggota-anggota lain sehingga kehabisan peluru. Dalam kejadian ini, 19 orang anggota polis dan sejumlah 40 tentara komunis telah terkorban. Kejadian Bukit Kepong adalah pertempuran bersenjata yang bersejarah yang berlaku pada tanggal 23 Februari 1950 antara pihak polis dan Parti Komunis Malaya sebelum kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 hingga 1963. Pertempuran ini berlaku di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepong di Bukit Kepong. Balai Polis diperbuat daripada kayu ini terletak di tebing Sungai Muar, sekitar 59 km dari Bandar Muar. Kejadian ini bermula sebelum subuh apabila pihak komunis melancarkan serangan gerila. Balai Polis. Ia berakhir dengan tragik dalam pertumpahan darah di mana penyerang membunuh hampir kesemua pegawai polis yang bertugas di situ. Pihak komunis hendak menjadikan contoh dari serangan itu tentang apa yang akan terjadi kepada mereka yang menentang perjuangan komunis. Apabila mereka memulakan pengepungan, pihak penyerang percaya bahwa mereka akan dapat mengalahkan polis dan pengawal. Balai polis tersebut dalam tempoh yang singkat. Ini disebabkan beberapa faktor yang menyebelahi mereka. Balai Polis Bukit Kepong terletak di seleko Sungai Muar, sebuah perkampungan kecil yang terpencil dengan sekitar 20 buah rumah dan kedai. Menjelang awal 1950, ia merupakan tumpuan pergerakan pihak komunis di situ. Ketika itu Balai Polis itu diketuai oleh Ketua Polis Balai Sarjan Rai Dance, yang pernah berkhidmat di Palestina. Ketika serangan ke atas Balai Polis Bukit Kepong tersebut, beliau telah lama ditukarkan. Ketika serangan ke atas Balai Polis tersebut, beliau telah lama ditukarkan dan jawatannya diambil alih oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah. Kemungkinannya perkara tersebut diketahui oleh penyerang komunis. Selain itu, terdapat platoon campuran 15 anggota polis tugas AM dan konstabel polis marin pimpinan Sarjan Jamil sendiri. Ketika itu pasukan ini turut dipertemukan oleh 3 konstabel polis khas dan 4 polis tambahan bagi tugas mengawal dan lain-lain, yang menjadikan 22 orang anggota kesemuanya. 13 istri dan anak-anak anggota tinggal di Bereklamin di sebelah belakang balai. Sistem perhubungan yang sukar adalah sebab utama penempatan pasukan polis marin di situ, malah pengangkutan utama ke Bukit Kepong adalah dengan menaiki bot menyusuri Sungai Muar. Menurut saksi, terdapat sekitar 180 orang pengganas komunis daripada Kompeni Bebas keempat yang menyerang dan menurunkan dugaan buku. Menghir serangan tersebut diketuai oleh Muhammad Indra, seorang komunis Melayu yang memimpin 2 platoon komunis Melayu. Hal ini juga disahkan oleh Chin Peng semasa wawancara. Oleh penulis buku Dialog with Chin Peng New Life on Malayan Community, menurut rancangan asal, Muhammad Indra dimaklumkan bahwa serangan itu hanya sebagai amaran sahaja. Bagaimanapun serangan yang turut disertai Komisar Goh Peng Tun itu bertukar menjadi tragedi buruk. Pihak komunis mengepung Balai Polis dengan separuh di bahagian hadapan. Baginya mengelilingi Balai Polis tersebut. Tempuran bermula sekitar pukul 4.15 pagi. Apabila mata-mata Jafar bin Hasan mencabar dan menembak mati seorang ganas komunis yang sedang memotong kawat berduri balai tersebut. Pihak komunis kemudiannya menyerang dari segenap sudut, terutamanya dari bahagian hadapan. Mereka berharap serangan ini mengejutkan pihak polis, tetapi kini berhadapan dengan tentangan hebat. Polis tersebut, terutamanya daripada 2 kedudukan Brand Gun yang terletak di dalam kubu di bawah bilik kawalan. Sungguh pun dengan kekuatan anggota yang sedikit, pihak polis yang diketuai oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah enggan menyerah, walaupun berkali-kali diseru oleh komunis agar mereka menyerah. Satu persatu anggota gugur apabila pertempuran berterusan dan 2 orang istri polis yang bertahan turut serta berjuang apabila mendapati suami mereka terkorban semasa pertempuran. Sekitar pukul 5 pagi, pasukan polis bantuan beserta sekumpulan penduduk kampung yang lengkap bersenjatakan rifle dan shotgun digerakkan dari kampung Jawa di bawah pimpinan pembunuh Ali bin Mustafa dan bergerak untuk memberi bantuan. Mereka diserang hendap oleh komunis yang ditugaskan untuk menghalang sebarang bantuan dari luar dan beberapa orang kampung serta
Pihak komunis juga turut terkorban dalam pertempuran di kawasan itu. Sekitar masa ini, kedua-dua kedudukan Brengan turut dimusnahkan komunis. Sekitar pukul 7 pagi, pihak komunis menawan seorang istri polis Maryam Ibrahim, istri kepada mata-mata Muhammad Jafar. Dikabarkan, ketua kumpulan komunis, Matindra memaksa Maryam merayu agar pihak polis menyerah, tetapi tidak diendahkan oleh Jamil sendiri. Pada masa ini Fatimah Ya'aba dan anaknya Hasan turut ditawan dan dipaksa menyerah. Pihak polis menyerah. Mereka yang bertahan enggan berbuat demikian dan terus berjuang habis-habisan. Apabila mereka enggan menyerah, Maryam dicederakan dan Fatimah dibunuh. Suami Fatimah, mata-mata Abu Bakar Daud yang bertugas sebagai pemandu bot di Sungai Muar, turut berjuang menentang pihak komunis sehingga cedera setelah ditembak di dada dan tangan ketika mempertahankan botnya. Dalam detik terakhir pertempuran hebat itu, komunis membakar brek kelamin dan balai polis. Dua wanita dan anak-anak mereka terbakar hangus dalam brek kelamin. Pada ketika itu hanya 3 orang anggota polis dan seorang pengawal kampung yang masih hidup. Mereka meluru keluar dari balai yang terbakar dan merempuh kedudukan komunis, membunuh sekurang-kurangnya 3 dari kumpulan pengganas yang coba menghalang mereka. Pihak komunis terus menembak mereka yang coba lari daripada balai polis yang sedang terbakar itu. Ketika ini penduduk kampung Durian Condong di sebelah barat menghantar bot ke Langa untuk memberitahu pihak berkuasa mengenai serangan ini. Hanya selepas 5 jam bertempur, baru pihak komunis berjaya menawan balai polis dan membakar balai tersebut. Mereka kemudian berundur ke dalam hutan, meninggalkan kesan kemusnahan dan kematian. Pihak komunis turut melontar mereka yang tercedera dan mayat mereka yang terkorban ke dalam api. Antaranya termasuk Hasan bin Abu Bakar, anak kepada mata-mata Abu Bakar yang dicampak hidup-hidup ke dalam api. 14 anggota polis termasuk Sarjan Jamil, 4 pengawal kampung, 3 polis bantuan, istri Abu Bakar Daud, suaminya adalah seorang polis yang terselamat, dan 3 anak mereka terbunuh dalam kejadian tersebut. Jumlah kematian adalah 25 orang. Mereka yang terselamat pertempuran maut itu adalah 4 anggota polis dan 9 ahli keluarga, termasuk istri dan anak mereka. Semasa serangan tersebut, bantuan dihantar dari kampung Dui. Semasa pertempuran bergema ke beberapa kampung berdekatan. Sekumpulan penduduk yang diketuai oleh penghulu Mukim, Ali Mustafa dari kampung Dui diiringi oleh 13 anggota polis bantuan, auxiliary polis, pengawal kampung, Unggar. Mereka diserang hendak oleh komunis dalam perjalanan sekitar setengah kilometer dari balai polis Bukit Kepong. Pengupayaan senjata mereka amat terhad berbanding pengganas komunis yang menggunakan senjata otomatik dan separa otomatik, berbanding rifle, shotgun dan revolver yang dibekalkan kepada penduduk kampung. Beberapa pengawal kampung tercedera dan terbunuh. Walaupun tersekat, kehadiran mereka mengurangi tekanan kepada pasukan bertahan di Bukit Kepong dan memaksa pengunduran umum komunis. Disebabkan keadaan tidak seimbang, penghulu Ali Mustafa mengarah anggotanya berundur, sementara yang lain diarah mempertahankan kawasan sekeliling bandar Bukit Kepong. Pihak komunis akhirnya berundur selepas membakar pejabat kampung dan merompak beberapa kedai. Pada masa yang sama, sekumpulan pegawai kampung lain dari kampung Durian Condong menggunakan sampan berkayu ke arah Bukit Kepong bagi memberi bantuan. Dalam perjalanan, mereka turut diserang hendak oleh komunis. Hanya separuh daripada 7 penduduk dalam kumpulan tersebut terselamat untuk terus ke Langa. Mereka sampai ke sana pada jam 10 pagi, dan ketika itu berita mengenai serangan ke atas balai polis Bukit Kepong disampaikan. Apabila pengawal kampung memasuki pekan Bukit Kepong, mereka dapat melihat kemusnahan akibat serangan kejam tersebut. Penghulu Ali Mustafa mengambil alih pentadbiran pos luar tersebut sehingga diganti oleh pasukan polis dari luar dan Mahi. Pertempuran Bukit Kepong dianggap sebagai kekalahan tragis yang bagaimanapun menghubungkan lagi semangat kerajaan dan penduduk untuk memerangi pengganas komunis. Sepasukan kecil berjuang menentang pasukan yang jauh lebih besar, meningkatkan semangat dan moral dalam perjuangan menentang komunis. Terdapat pendapat yang menyamai peristiwa Bukit Kepong dengan Alamo
di mana anggota polis Bukit Kepong sama seperti penduduk Texas berhadapan dengan cabaran yang hebat daripada tentara Meksiko dan berjuang sehingga ketitisan darah terakhir. Kisah Bukit Kepong yang difilm oleh Arwah Jin Samsudin. Mari kita menghayati pejuang kemerdekaan rakyat Malaysia dan bangsa Melayu yang menentang penjajahan komunis di zaman darurat. Ini adalah di antara pejuang Balai Polis Bukit Kepong yang telah gugur dan cedera semasa serangan pengganas. Di zaman darurat, mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah terkorban dan yang telah meninggal dunia.